Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga dilindungi Allah. Adakah benar terdapat ayat yang membenarkan untuk membunuh binatang tertentu di dalam Islam? Pertama sekali, Islam adalah agama yang toleransi yang tidak sewenang-wenangnya membenarkan penganutnya membunuh makhluk lain sesuka hati. Membunuh haiwan dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak dibenarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada seseorang yang membunuh seekor burung atau lebih daripada itu tanpa hak, melainkan Allah akan bertanya kepadanya tentang burung itu." Kemudian baginda ditanya, "Apakah haknya ya Rasulullah?" Jawab baginda, "Hendaklah dia menyembelih dan memakannya dan tidak memenggal kepalanya lalu membuangnya." Kedua, terdapat ayat yang membenarkan Islam membunuh haiwan tertentu. Ini kerana ada di antaranya mengancam nyawa manusia, melakukan kerosakan dan sebagainya. Dalam nas ia disebut sebagai haiwan fasik, iaitu haiwan perosak yang boleh membawa mudarat dan bahaya kepada manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, 5 binatang yang fasik dan boleh dibunuh di tanah haram ialah tikus, kalajengking, burung, helang, burung gagak dan anjing gila atau buas. Perkataan fasik pada haiwan bermaksud dicabut kehormatan beberapa haiwan kerana sifatnya yang membawa mudarat, kehinaan dan kebinasaan kepada manusia. 5 jenis haiwan yang disebutkan seperti yang diriwayatkan itu tidak bermakna ia hanya khusus untuk 5 jenis haiwan tersebut. Ia hanyalah satu bentuk contoh dalam menyatakan jenis binatang yang fasik dan tidak menjadi asas ketetapan dalam hujjah, dan hukum hanya bagi yang 5 sahaja. Nabi SAW juga ada menyebut tentang ular dan biawak dalam riwayat lain. Haiwan-haiwan yang dikatakan fasik itu semuanya mempunyai sifat kejam yang melampaui batas, dapat mengancam kesejahteraan hidup. Dalam hadis-hadis lain juga disebutkan dengan bilangan yang berbeza, namun kesemuanya adalah untuk menunjukkan ijma' ulama tentang sifat haiwan, iaitu menyakiti, tidak berfaedah dan suka memudaratkan manusia. 1. Kalajengking. Rasulullah telah menyeru umatnya supaya berhati-hati terhadap kalajengking. Malah haiwan ini sangat berbahaya. Orang Islam dibenarkan membunuhnya walaupun ia berada di tanah suci. Dibolehkan bagi orang yang sedang solat dan mendapati kalajengking di atas tikar atau bajunya, maka bolehlah dia membunuhnya, walaupun orang yang dimaksudkan itu sedang solat, kerana kehadirannya sangat berbahaya. 2. Tikus adalah seekor tikus yang sinonim dengan benda-benda kotor dan jijik. Tikus juga boleh menularkan penyakit yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Penularan penyakit daripada haiwan kepada manusia atau sebaliknya dipanggil zoonosis. Menurut sains kesihatan, air liur tikus, air kencing dan darah boleh menyebabkan banyak penyakit seperti leptospirosis, sindrom pulmonari, hantavirus dan tularemia. Maka ia boleh dibunuh. 3. Gagak. Burung ini tidak boleh dipelihara atas sebab memakan kotoran. Menurut Islam, ramai ulama percaya bahawa burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh adalah burung gagak perut putih yang memakan bangkai haiwan, dan bukan semua jenis. Namun mazhab Maliki percaya bahawa semua jenis burung gagak adalah fawasik. Sebab itu, ia tidak boleh dipertahankan. 4. Anjing gila adalah penyakit dari virus. Virus ini akan menyebabkan keradangan otak pada manusia atau haiwan yang dijangkiti. Gejala awal termasuk demam atau kebas di kawasan yang terjejas. Gejala ini kemudiannya diikuti oleh beberapa gejala lain. Tingkah laku agresif, sawan, gejala takut air, hidrofobia, ketidakupayaan untuk menggerakkan bahagian badan kekeliruan, dan koma. 5. Ular adalah binatang yang berbisa. Membunuh ular boleh dilakukan dalam solat, walaupun akan menyebabkan banyak pergerakan. Ini dilakukan apabila seorang Muslim bimbang tentang keselamatan dirinya dan orang lain. Jika seorang Muslim melihat ular di dalam rumah, Rasulullah SAW berpesan agar memberi amaran terlebih dahulu kepada ular tersebut supaya keluar rumah sebanyak 3 kali. Jika ular itu masih berada di dalam rumah, maka ia boleh dibunuh.
Jadi antara garis panduan yang boleh disimpulkan daripada dalil-dalil yang telah diberikan, sekiranya seseorang ingin membunuh haiwan yang berbahaya, hendaklah dilakukan dengan cara yang baik. Cara terbaik dengan segera membunuh tanpa sebarang bentuk penyiksaan terhadap haiwan tersebut dengan menahan kesakitan dan penderitaan. Perbuatan membunuh haiwan dengan cara menderanya, terutama yang dilarang dalam Islam, adalah sesuatu yang dilihat terlalu Islamik, tetapi sebenarnya ia menyebabkan Islam dilihat serong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita ilmu dan kefahaman dalam mengamalkan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Subhanallah. Jika video ini bermanfaat, share, like dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah kepada semua. Terima kasih.